Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam masa yang ada ini kita sambung pengajian kita surah Al-Kafirun, surah yang ke-109 daripada aturan 114 surah di dalam Al-Quran. Jadi pada minggu lepas kita dah tengok kenapa surah ini dinamakan Al-Kafirun, kerana Allah mulakan dengan Ya ayyuhal kafirun. Surah ini surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Seperti mana surah-surah Makkiyah yang lain, isi kandungannya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan kehidupan selepas mati, berkaitan dengan cerita umat-umat yang terdahulu. Dan surah ini antara kelebihannya ialah dia menyamai 1/4 Al-Quran. Dan dari segi beramal dengan surah ini Rasulullah SAW minta kepada kita untuk dibaca sekurang-kurangnya sekali sebelum kita tidur, sebagai kepastian bahawa kita ini terlepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita minggu lepas juga kita dah sentuh berkaitan dengan kenapa surah ini diturunkan. Jadi orang musyrikin Mekah ini pelbagai cara untuk mereka memberhentikan dakwah Rasulullah, melalui cara diplomasi, cara rundingan. Kemudian tak berjaya dengan cara rundingan, mereka mula bertindak kasar secara fizikal. Secara fizikal pun tak berjaya juga, mereka pulau. Bukan sehari dua, tetapi 3 tahun di pulaunya. Tidak boleh bercakap, tidak boleh berurus niaga, tidak boleh berurusan, tidak boleh berkahwin, tidak boleh dijemput dan menjemput. 3 tahun. Bayangkanlah kita nak pergi ke pasar, orang tak berjual beli dengan kita, orang pulang. Kita nak cakap, orang senyap. Kita pergi mana-mana, orang lari. 3 tahun, bayangkan penderaan dari segi mental yang dihadapi oleh Rasulullah dan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sehingga dikatakan pada ketika itu Rasulullah dan keluarga baginda ini hanya makan daun-daun kayu, pucuk-pucuk kayu sahaja. Bayangkan, jangan bayangkan macam rumah kita. Rumah kita tak apa, tak mati. InsyaAllah di Malaysia kita ini banyak pucuk-pucuk paku di belakang rumah, pucuk dinding, macam-macam ada pucuknya. Tetapi di negara Arab, apa yang ada? Nak makan pokok kaktus, tak pernah sabar. Nak cari pokok-pokok tak banyak. Tapi bayangkanlah dalam keadaan tak banyak itulah yang terpaksa dihadapi oleh Rasulullah sepanjang pemulauan selama 3 tahun. Tak berjaya juga, pulau pun tak berjaya juga, tetap nak berdakwah juga, tetap nak mengajak supaya beriman kepada Allah. Akhir sekali sampai ke kemuncaknya, iaitu apa yang dibuat di persidangan Darun Nadwah pada Safar 26 Safar tahun ke-13 kenabian. Itulah yang membawa kepada peristiwa hijrah. Dan surah Al-Kafirun ini salah satu cara diplomasi yang musyrikin Mekah berikan kepada Rasulullah. Tak apa, kita tak perlu bergaduh, tak perlu bertumbuk, tak perlu berperang. Kita berkompromi. Kami ini orang-orang yang tidak menerima dakwahmu ini, untuk setahun kita ikut ajaran kamu. Kamu kata solat, kita solat. Kamu kata bayar zakat, bayar zakat. Kalau kamu kata buat itu, kita buat ini. Sujud kepada Allah, kita sujud setahun. Kemudian lepas tahun yang akan datang, kamu pula yang ikut kami. Kami sembah tokoh, kamu sembah tokoh. Kami sembah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, kamu pun kena buat. Kami korbankan sembelih binatang kerana Tuhan-Tuhan kami, kamu pun kena buat begitu. Jadi cara diplomasi dianggap itulah cara yang terbaik, cara bijak. Tak perlu bergaduh, tak perlu berperang. Daripada kebijakan itu, Allah ajar kepada Rasulullah, Allah turunkan kepada Rasulullah, Qul Ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, Qul, katakanlah kepada mereka itu, aku Allah ni tak layak untuk bercakap dengan orang kafir ini. Dia aku ciptakan dengan tanganku, aku ciptakan dengan kekuasaanku, makan rezeki yang aku berikan. Tiba-tiba bila nak beribadat, sembah patung. Mereka ini tak layak untuk bercakap dengan aku. Engkau tolong beritahu Muhammad, engkau tolong beritahu dia. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang kafir. Rasulullah SAW, kalaulah Rasulullah ini bercakap bukan atas arahan Allah, Rasulullah tak akan sebut kafir ini. Kafir ini berat. Kafir ini confirm tak masuk syurga. Tetapi atas arahan Allah, Rasulullah sebut wahai orang kafir.
Dan kalau belajar bahasa Arab, kafir ini perkataannya kata nama, noun. Kata nama ini lebih berat lagi hukumnya berbanding dengan kata kerja. Kalau Allah sebut ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang yang kafir, itu masih lagi lembut. Tetapi ya ayyuhal kafirun, ini orang kafir, wahai orang kafir. Bila sebut orang kafir ini telah confirm, telah gezek, telah cok dia ni sebagai orang kafir. Bila telah cok dengan kafir, tidak ada harapan dah nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana neraka itu disediakan untuk orang kafir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu tegas di dalam ayat ini? Sebab Allah marah. Setahun beribadat untuk Allah, setahun beribadat untuk patung yang kita cipta sendiri. Marahlah Allah Subhanahu wa taala, dia yang buat kita, dia yang beri rezeki, tiba-tiba nak dalam beribadat, nak berkompromi. Jadi ini ayat ini walaupun kita baca tak ada rasa apa-apa, ini sebenarnya murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perkataan kafirun, jangan sekali-kali kita mudah-mudah sebut yang tidak beragama Islam itu, oh ni orang kafir. Oh ni orang kafir ni, oh ni kafir, semua kafir. Jadi kata kafir itu ringan sangat pada mulut kita. Bahkan sesama kita pun tak ikut, kita tak sealiran dengan aliran kita, oh ni kafir. Kafir ni kafir. Kafir ini Allah keluarkan perkataan kafir ini kerana Allah tahu orang musyrikin Mekah ini, mereka ini dah 13 tahun didakwah. Rasulullah akan berdakwah 13 tahun kepada mereka. Rasulullah ini manusia yang terbaik yang pernah dihantar oleh Allah ke muka dunia. Orang yang lemah lembut, orang yang cukup diplomasi, tetapi yang cukup baik ni pun mereka tolak juga. Jadi layaklah mereka Allah ini Allah capkan kafir, walaupun mereka tak mati lagi, tetapi seolah-olah Allah coklah sampai ke mati pun tidak akan beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkataan kafir. Jadi jangan dipermudah. Okey, biasanya musyrikin, orang yang menolak dakwah Rasulullah ini, Mekah ini, dinamakan musyrikin. Dalam ayat-ayat yang lain Allah sebut musyrikin, tetapi dalam ayat ini Allah tu kafir terus. Antara musyrikin dengan kafir, kafir itu lebih berat. Ada beza di antara dua ini. Musyrikin dia masih lagi sembah Allah. Dalam masa yang sama dia sembah juga patung-patung. Dia percaya kepada Allah, tetapi dia percaya juga kepada semangat-semangat roh dan sebagainya. Kafir ini memang tak percaya langsung kepada Allah. Sebab itulah orang-orang Mekah ini biasanya dinamakan musyrikin, sebab mereka percaya kepada Allah. Mereka juga sembah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal. Tetapi kali ini Allah bertegas, kafir semua. Kafir ini lebih umum. Kafir ini tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil 10 minit gantikan solat qabliyah Isya. Jadi dalam ayat kedua dan ayat ketiga Allah sebut la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga pasti tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi ayat kedua dan ayat ketiga ini Al-Tafsir sebutkan kepada kita, ini menunjukkan keadaan sekarang dan akan datang, yaitu ketika ayat Quran ini turunkan. Rasulullah sebut la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah. Jadi dari sudut tata bahasanya, a'budu ini Allah gunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini maksudnya sekarang dan akan datang. Aku pasti tidak akan sembah hari ini dan masa-masa akan datang apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga pasti hari ini dan akan datang tidak akan sembah apa yang aku sembah. Jadi ayat 2 dan ayat 3 ini nak menjelaskan keadaan sekarang dan akan datang. Ayat keempat dan ayat kelima nak menceritakan keadaan yang lepas. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala ana 'abidun ma 'abadtum, aku tidak sekali-kali pernah menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu sekali-kali tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Jadi ayat keempat, kelima ini nak menceritakan benda yang lepas.
Ayat kedua, ayat ketiga nak menceritakan benda yang akan sekarang dan akan datang. Jadi nak ceritanya, surah Al-Kafirun ini Allah sebut orang yang ingkar kepada Allah, yang tak terima dakwah Nabi ini, sebagai mereka ini orang kafir, orang yang dicop sebagai orang yang ingkar kepada perintah Allah. Mereka ini, dan Allah ajarkan kepada Rasulullah, beritahu secara tegas, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah hari ini, esok dan selama-lamanya. Dan aku yakin juga kamu juga tidak akan sembah apa yang aku sembah, yang Allah Subhanahu wa taala hari ini pun tidak akan sembah, besok lusa tunda pun tidak akan sembah sampai ke mati. Jadi ini antara mukjizat Al-Quran. Walaupun ketika itu pemuka-pemuka Quraisy ini, pemuka-pemuka Arab Mekah ini, mereka itu masih hidup, kemungkinan besok lusa akan beriman kepada Allah. Tetapi Allah tahu di kalangan mereka ini memang ada yang dah tertutup rapat pintu hatinya. Dakwahlah macam mana sekalipun tidak akan terima lagi. Dan orang inilah yang Allah copkan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Sekarang ini akan datang pun mereka tidak beriman, yang lepas-lepas pun mereka tetap juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafirun ini bukan ditujukan kepada semua. Sebab di kalangan orang Mekah ini ramai pula yang kemudiannya memeluk Islam. Apalagi selepas tahun ke-8 Hijrah, selepas pembukaan kota Mekah, ramai yang masuk Islam secara berduyun-duyun. Kita dah belajar dalam surah An-Nasr sebelum ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Kamu lihat manusia ini masuk agama Allah secara berduyun-duyun, beramai-ramai. Antara yang masuk berduyun-duyun ramai-ramai itu ialah orang yang ketika turunnya surah Al-Kafirun ini. Di kalangan orang Mekah ini ada yang terima, ada yang menolak. Yang Allah sebut ya ayyuhal kafirun ini untuk mereka yang dah tertutup pintu hatinya, mereka yang nak sembah Allah setahun, kemudian minta Rasulullah sembah Tuhan dia pula setahun. Orang ini sampai ke mati pun dia tidak akan beriman. Allah cop mereka sebagai kafirun. Dan ayat terakhir daripada surah ini, lakum dinukum waliyadin. Ayat yang selalu kita baca tak terasa apa-apa. Tetapi bila orang musyrikin, orang kafir dengar ayat ini, gemetar mereka. Walaupun pada ketika itu Rasulullah tak ada apa-apa, masih ada di Mekah, belum ada kekuatan, tidak ada tentera, tidak ada negara. Tetapi bila Rasulullah baca di hadapan mereka, lakum dinukum waliyadin, kita terjemahkan ke bahasa kita, bagi kami, lakum dinakum, bagi kamu agama kamu. Lakum dinukum waliyadi, dan bagiku agamaku. Biasa saja terjemahannya. Tetapi kenapa orang musyrikin gemetar bila dengar ayat ini? Ini merupakan istihar perang. Kamu berdegil sangat, kamu tidak akan ikut ajaran yang dibawa oleh aku, dan aku sekali-kali tidak akan ikut ajaran kamu. Aku istiharkan untuk kamu agama kamu, untuk aku agamaku. Ini pengistiharan perang kepada musyrikin. Cumanya belum lagi turun ayat perangnya. Cuma ini gambaran-gambaran awal. Kalau kamu tak nak terima juga dakwah yang diberi secara baik ini, maknanya mulai hari ini kita ini tidak berkompromi lagi. Tunggu saja arahan daripada Allah bila masa untuk kita bertempur secara berdepan. Jadi ayat ini antara bibit-bibit awal nak beri gambaran satu ketika nanti tak dapat tidak terpaksa berperang secara fizikal. Dan ini Allah sebut dalam ayat-ayat yang lain, i'malu ma syi'tum. Sekiranya kamu ini berdegil juga, tak nak juga sembah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, secara tulus, tanpa syarat, i'malu, buatlah kerja kamu, ma syi'tum, apa yang kamu nak. Buatlah sampai mati, buatlah. Bila mati nanti baru kamu tahu. Itu Allah sebut dalam surah Fussilat. Dalam ayat yang lain Allah sebut, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Surah Yunus ayat 41. Wa in kadzabuka, sekiranya mereka ini mendustakan kamu wahai Muhammad, dah berdakwah, dah ajak cara baiknya, tolak juga. Faqul, katakan kepada mereka, li amali, untuk aku amalan aku, walakum amalukum, untuk kamu amalan kamu. Tak percaya juga, okey, aku kau, antum bariun mimma a'malu,
kamu tak terlibat dengan apa yang aku buat, wa ana bari'un mimma ta'malun, dan aku juga, kamu juga tidak terlibat dengan apa yang aku buat, aku juga tidak terlibat dengan apa yang kamu buat. Sekarang ini dah ada batas pemisah. Maknanya sekarang ini serah pada Allah. Kamu, aku. Buatlah semau kamu sehingga kamu mati. Bila mati nanti, tahulah apa pembalasan Allah kepada kamu. Dan dalam surah yang lain, surah Al-Qasas, Allah sebut, lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau dah tak terima sangat apa yang dibawa oleh para nabi, sekarang ini buatlah kerja kamu dan aku buat kerja aku. Kemudian kita tunggu apa keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan daripada surah Al-Kafirun ini, Allah nak sebut yang pertama, dia kata ikhtilaful ma'bud wa ikhtilaful ibadah bainal muslimin wa ghairihim wa ala anna al-kufra millatan wahidah fi muwajahatil Islam. Surah yang ada 6 ayat ini, Allah nak ceritakan perbezaan al-ma'bud, iaitu yang disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah dan Tuhan yang disembah oleh mereka itu tidak sama. Islam yang Allah yang kita percaya dalam agama kita ini tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang dipercayai oleh agama-agama lain. Walaupun mereka nak samakan namanya, kita Allah, mereka nak namakan juga Allah, tetapi Allah kita tak sama dengan Allah mereka. Ya, apa lagi kalau Tuhan mereka itu dengan nama Tuhan-Tuhan yang lain lah, nama-nama yang lain. Musyrikin Mekah dahulu namanya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal. Jadi Allah nak beritahunya tak sama. Tuhan yang disembah oleh Muhammad SAW dan orang Islam ini, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang disembah oleh orang lain selain daripada Islam, walaupun namanya Allah ke namanya apa-apa, tidak sama dengan Tuhan yang sebenar. Dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Jadi mereka nak berkompromi, setahun kita sembah Allah, setahun kita sembah patung, itu karut-mengarut, tidak boleh berkompromi dalam itu. Wa ikhtilaful ibadah bainal muslimin wa ghairihim. Bila Allah Tuhannya yang disembahnya berlainan, jadi cara beribadat juga tak sama. Cara kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itulah cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi agama lain, dia bukan Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Jadi cara ibadatnya pun tak sama dengan ibadat kita. Jadi bila Tuhan yang disembah itu tak sama, cara ibadat juga tidak sama. Jadi tidak boleh kompromi. Tahun ni kita sembah ini, tahun depan kita sembah ini. Tahun ni semua sekali masuk Islam. Yang Buddha, yang Yahudi, yang Kristian, yang apa, masuk Islam semua tahun ni. Tahun depan kita masuk pula agama dia. Tak payah berkelahi, tak payah bergaduh. Jadi Allah SWT putuskan dalam surah ini tidak sama. Lakum dinakum waliyadin. Agama kamu cara kamu, agama aku cara aku. Aku ada Tuhan aku, kamu ada Tuhan kamu. Kalau kamu tak nak terima juga Tuhan aku, terpulanglah kepada kamu. Dan akhir sekali Allah nak ceritakan dalam surah ini, wa ala annal kufra millatan wahidah fi muwajahatil Islam. Orang yang tolak dakwah Islam ini sebenarnya satu saja, sama saja. Walaupun namanya Nasrani, walaupun namanya Yahudi, walaupun namanya musyrikin, namanya kafir, namanya apa-apa sekalipun nama, mereka itu tetap satu, yaitu yang selain daripada Islam ini semuanya terbakar. Semuanya terbakar. Maknanya itulah 3 perkara yang menjadi fokus kepada surah ini. Maknanya berbeza manusia ini yang disembah yang Allah, dan itu yang disembah oleh orang Islam, dan yang agama-agama lain mereka sembah Tuhan yang lain. Dan bila Tuhan yang berbeza, cara beribadah yang berbeza, dan yang selain daripada Islam ini, walaupun apa nama mereka sekalipun, mereka itu digolongkan sebagai satu yang kita namakan sebagai kafirun. Mereka yang kufur, mereka yang tolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu saja yang sempat kita berkongsi pada malam ini, dan insya-Allah pada minggu akan datang kita akan masuk kepada surah yang baru, antara surah yang terpendek yang menjadi kegemaran kita untuk kita baca, itu Inna a'tainakal kautsar. Insya-Allah pada minggu hadapan.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat kepada kami hasil daripada ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, hindarilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan segala penyakit yang berbahaya. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaa'ati nikmatik wa jami'a sakhatik. Ya Allah, hindarilah kami daripada Ya Allah, hindarilah kami daripada rezeki yang dihilangkan, daripada nikmat yang tidak berterusan, dan daripada segala kemurkaan, dan daripada mati tiba-tiba yang mengejutkan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami berserah, kepada Engkau kami bertaubat, kepada Engkau kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.